Selamat datang ke program E-Suara Belia sesi yang ke-6. Bersama kami, Hope Media Sarawak akan bersama dengan anda pada jam 7.30 malam bermula 26 Julai hingga 1 Ogos. Apa khabar saudara-saudara di luar sana? Saya berharap agar semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Kita semua sedia maklum negara kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik dan dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Tetapi, itu tidak menghalang kita daripada terus mempelajari firman Tuhan kerana keimanan yang kuat dan kepercayaan yang utuh dapat membantu kita untuk terus melayani Tuhan dalam hidup kita. Jadi, pada hari ini, saya, Daendra Sako dari Hope Media Sarawak akan memimpin perbaktian evangelisasi E-Suara Belia pada tahun 2020. Tema kita pada tahun ini adalah Damai di dalam Yesus, damai yang membawa kita kepada kehidupan yang baik dan lebih mendekati kepada Tuhan. Jadi sekarang, nyanyian akan dipimpinkan oleh saudari Danisha Dayang dan Alejandra Silio. Lagu yang akan dinyanyikan adalah Ada Negeri Yang Amat Indah dan Beban Diangkat di Calvary. Lagu pertama kita ialah Ada Negeri Yang Amat Indah. Lagu pembuka kita ialah Beban Diangkat di Calvary. Yesus selalu dekat.
kita akan mendengar nyanyian istimewa yang akan dibawa oleh saudari Angeli. Lagunya bertajuk Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekarang doa pembuka akan dilayankan oleh saudara Feren Landau. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terpujilah nama Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kami ingin mengucap syukur kerana kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berterima kasih atas berkat berlimpah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan Bapa, kami berdoa agar Kau sembuhkanlah saudara-saudari kami yang telah tersakit dan dalam kesusahan. Berilah mereka kesabaran dan kuatkanlah iman mereka. Kami juga ingin berdoa agar Engkau yang Maha Kuasa menyembuhkan dunia ini
lebih-lebih lagi daripada penyakit COVID. Tuhan, ampunilah dosa kami dan hindarilah kami dari segala kejahatan. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Valeria Hansu. Selamat petang dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua pendengar tidak kira di mana anda berada. Nama saya Valeria dan saya akan bersama dengan anda pada petang ini untuk berkongsi firman Tuhan. Malam ini merupakan malam ke-6 program E-Suara Belia 2020. Tahun ini, kita mengadakan program ini berlainan sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya disebabkan COVID-19 yang telah melanda bukan sahaja Malaysia tetapi juga seluruh negara. Kesan daripada COVID-19 ini bukan sahaja telah merubah diri kita tetapi juga cara hidup kita berubah. Namun, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah tetap sama. Dikala semua negara berada di dalam ketakutan disebabkan oleh pandemik ini, kita sebagai umat Tuhan yang masih memerlukan perlindungan daripada Tuhan, kita percaya bahawa hanya di dalam Tuhan kita akan beroleh ketenangan dan kedamaian. Semenjak PKP diperkenalkan pada 18 Mac yang lalu, saya melihat ramai anak-anak muda kita yang menyalahkan bakat mereka melalui laman sosial. Tetapi bagaimanakah kita menggunakan bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan bagaimanakah kita berkongsi bakat kita dengan orang lain? Tajuk perkongsian saya pada malam ini adalah Damai di dalam Talenta. Apakah itu talenta? Talenta adalah keistimewaan yang telah diberikan kepada kita semenjak dari kecil lagi dan ianya bersifat semula jadi. Ada di antara kita yang sedar akan talenta kita dan ada juga yang tidak sedar akan talenta yang mereka miliki. Jika kamu mengetahui apakah talenta yang kamu miliki, bagaimanakah kamu ingin menggunakan talenta ini di dalam pelayanan Tuhan? Apakah kita takut untuk berkongsi talenta yang kita miliki? Dan apakah faktor yang menghalang untuk kita berkongsi talenta ini dengan orang lain? Saudara dan saudari, berkongsi talenta dengan orang lain adalah sama seperti kita berkongsi kasih karunia Tuhan dengan umat-umat Tuhan yang lain. Faktor yang menghalang kita untuk berkongsi talenta dengan orang lain adalah perasaan takut. Ianya mungkin disebabkan oleh kisah silam kita ataupun perasaan tidak yakin kita untuk berkongsi dengan orang lain. Perkara ini tidak mustahil kerana setiap kita mempunyai perasaan takut yang sama. Tetapi yang berbeza adalah keyakinan dan juga kepercayaan kita untuk berkongsi dan menggunakan talenta ini. Adakah anda berfikir bahawa Tuhan ingin kita menyembunyikan talenta yang kita miliki? Dan adakah kita perlu takut untuk berkongsi talenta ini dengan orang lain? Perasaan takut ini bukan sahaja dirasai oleh kita, tetapi juga kepada nabi-nabi dan juga pemimpin-pemimpin yang telah dipilih Tuhan di dalam Alkitab. Kita lihat kepada kisah Gideon yang telah dipilih menjadi pemimpin umat Israel. Ketika Tuhan berbicara kepada Gideon, dia tidak yakin dengan Tuhan yang telah memilih dia untuk memimpin umat Israel untuk melawan orang Midian. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 mengatakan, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jika kita lihat umat Israel pada masa itu, mereka sangat berdosa dan juga telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh itu, mereka telah diserahkan kepada orang Midian dan mereka tidak berkuasa ke atas ternakan dan juga tanaman-tanaman mereka. Setelah bertahun-tahun dikuasai oleh orang Midian, orang Israel merintih kepada Tuhan. Dan rintihan mereka telah didengar oleh Tuhan, dan oleh kerana kasih karunia Tuhan masih bersama dengan umat Israel, Tuhan telah menampakkan diri di hadapan Gideon dan memilih Gideon untuk membantu umat Israel ketika itu. Tetapi Gideon tidak yakin untuk menyelamatkan umat Israel. Ketika berbicara dengan malaikat Tuhan, Gideon sangat berhati-hati sebelum percaya dan meminta beberapa tanda daripada malaikat Tuhan
untuk mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah berbicara dengannya. Setelah beberapa tanda diperkenalkan, tahulah Gideon bahawa Tuhanlah yang telah berkata-kata kepada dia. Dia juga seorang yang menurut perintah Tuhan dan sentiasa mendahulukan Tuhan di dalam apa jua yang dia lakukan. Sebelum mengambil sebarang tindakan dan keputusan, Gideon berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripadanya. Oleh kerana kepercayaan Gideon bahawa Tuhan menyertainya, dia telah mengikuti arahan Tuhan apabila hanya membawa 300 pengikutnya untuk melawan orang Midian. Pada mulanya, Gideon yang tidak percaya dan tidak yakin dengan kebolehannya, tetapi oleh kerana bukti dan kepercayaannya bahawa Tuhan telah menyertainya di dalam peperangan, akhirnya Gideon berjaya melawan orang Midian dan membawa umat Israel untuk kembali kepada Tuhan. Kita lihat bahawa daripada rasa tidak percaya dengan kebolehan diri sendiri, tetapi oleh kerana Gideon percaya bahawa Tuhan masih bersama-sama dengannya dan menyertainya di dalam peperangan itu, dia berjaya. Kita lihat juga kepada kisah Musa, di mana Musa juga mempersoalkan bagaimana dia menggunakan talenta dan juga kebolehannya untuk memimpin umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Kita lihat Musa telah dibesarkan di istana Firaun, tetapi dari kecil Musa telah diajar supaya menurut perintah dan takut akan Tuhan. Apabila dewasa, Musa telah melihat bagaimana orang Israel telah ditindas oleh orang Mesir. Oleh kerana belas kasihan Tuhan kepada orang Israel, dia telah memilih Musa sebagai pemimpin. Tetapi, oleh kerana Musa menyadari bahawa dia memiliki kekurangan dan juga kesilapan yang telah dilakukannya terhadap orang Mesir, Musa menjawab kepada Tuhan di dalam Keluaran 6 ayat 12. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Musa meragui kebolehan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya hanya kerana dia tidak petah berkata-kata dan berdalih di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahawa dia akan menyertai Musa di dalam rancangan untuk keluar daripada tanah Mesir. Musa juga merupakan seorang yang sangat rendah diri dan mengetahui akan kekurangannya. Oleh itu, Tuhan telah melengkapkan kekurangannya dengan mengutuskan Harun saudaranya untuk bersama-sama dengan Musa untuk membantu di dalam perancangan Tuhan ini. Musa juga merupakan seorang yang menurut firman Tuhan, di mana dia menurut segala perintah Tuhan apabila dia berhadapan dengan Firaun di dalam istana. Selain daripada menurut perintah dan firman Tuhan, Musa memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Dia sabar dengan kedegilan orang Israel yang pada masa itu tidak mendengarkan apa-apa perkataan yang diucapkannya, dan juga dia bersabar dengan ke-10 tulah yang diperlihatkan di depan Firaun. Ini kerana dia percaya bahawa Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk menggenapi rancangan keluar daripada tanah Mesir. Saudara dan saudari, pengajaran yang kita boleh lihat daripada kisah Firaun dan Musa ini, mereka diberi talenta sebagai seorang pemimpin. Mereka juga seperti kita, takut untuk menerima cabaran dan juga takut untuk menggunakan talenta mereka di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Pada mulanya, mereka tidak yakin dengan kebolehan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka, sedangkan Tuhan sendiri yang telah memilih mereka. Tetapi, oleh kerana kepercayaan mereka bahawa Tuhan menyertai mereka di dalam rancangan tersebut, mereka telah melakukan sesuatu yang pada mulanya mustahil bagi mereka, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, contohnya seperti Musa. Dia takut sehingga Musa telah memberitahu kepada Tuhan untuk memilih orang lain sebagai pemimpin umat Israel. Tetapi ketahuilah bahawa Tuhan mengetahui kelemahan dan kebolehan setiap kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus meletakkan Tuhan di dalam segala tindakan dan juga keputusan yang kita lakukan. Jangan kita pernah mensia-siakan talenta yang diberikan kepada kita. Ini mungkin kerana talenta yang kita sia-siakan mungkin akan ditarik balik ataupun orang lain yang tidak mengenal Tuhan
tidak mengetahui apakah yang Tuhan mampu lakukan di dalam kehidupan mereka. Kita lihat kepada kisah Samson yang tidak menghargai talenta yang telah diberikan kepada dia, yang mana akhirnya dia telah dibunuh. Samson adalah seorang yang diberi kekuatan yang sangat luar biasa dan dilahirkan oleh seorang perempuan mandul. Sebelum dilahirkan, ibu bapanya telah diberitahu bahawa Samson adalah seorang yang nazir, iaitu dia tidak akan memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang memabukkan, serta tidak akan mencukur rambut dari kepalanya. Dan ketika lahir, ternyata dia mempunyai kekuatan fizikal yang sangat luar biasa kerana Tuhan telah memberkatinya semenjak daripada kandungan ibunya lagi. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24 hingga 25. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan Samson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkatinya. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahadan yang terletak di antara Zora dan Ashittol. Ketika meningkat dewasa, Samson telah bergaul dengan orang Filistin, musuhnya, dan dia telah jatuh cinta dan mengambil perempuan Filistin sebagai istrinya. Tetapi dia tidak mengetahui bahawa apa yang dilakukannya adalah salah satu daripada rancangan Tuhan. Namun, oleh kerana pengkhianatan orang Filistin terhadapnya, Samson ingin membunuh orang Filistin oleh kerana orang Filistin telah membunuh istrinya dan Samson telah membunuh ramai musuhnya. Namun, sekali lagi, Samson telah dikalahkan oleh nafsunya apabila dia jatuh kepada perempuan yang bernama Delilah, perempuan daripada lembah Serok. Apabila hal ini diketahui oleh orang Filistin, mereka telah bersubahat dengan Delilah dan menawarkan uang kepadanya untuk mengorek rahsia tentang kekuatan Samson. Oleh kerana perasaan kasihnya kepada Delilah, dia telah membongkar rahsia tentang rambutnya, di mana akhirnya dia telah ditangkap dan dibunuh oleh orang Filistin. Kita dapat melihat di sini bahawa pada permulaannya, Samson tidak meminta petunjuk daripada Tuhan dan membuat pilihan sendiri di dalam membuat keputusan. Pengajaran daripada kisah Samson mengajarkan kita bahawa apa sahaja pilihan dan juga apakah pelayanan kita, kita harus mengutamakan Tuhan dan meletakkan Tuhan yang pertama sebelum kita bertindak. Oleh kerana pilihan Samson ini, dia telah diburu oleh orang Filistin dan dia ingin dibunuh. Samson juga mengajar kita bahawa kita harus merendahkan diri dan mengakui kesalahan kita dan kesilapan yang telah kita lakukan. Apabila Samson telah ditangkap oleh orang Filistin, dia sedar bahawa kesilapannya itu telah membawa kebinasaan kepadanya. Dia juga sedar bahawa Tuhan adalah sumber kekuatannya selama ini dan Tuhan adalah satu-satunya tempat dia bergantung. Tetapi dia telah membelakangkan Tuhan. Oleh kerana menyesal dan merendah diri di hadapan Tuhan, Tuhan telah mengurniakan kekuatan yang buat kali terakhirnya kepada Samson apabila dia diperolokkan di hadapan ramai. Dia telah berjaya merobohkan bangunan dan ramai rakyat Filistin yang mati bersamanya di dalam runtuhan itu. Dan jumlah yang mati bersamanya adalah lebih ramai daripada jumlah yang telah dibunuhnya ketika hidupnya. Di sini kita mengetahui bahawa kesombongan di atas kelebihan yang kita miliki akan membawakan kita kepada kejatuhan. Kita lihat bahawa rambut Samson adalah tanda kasih setia Samson kepada Tuhan. Tetapi apabila rambutnya telah dipotong, ia menunjukkan bahawa Samson telah meninggalkan Tuhan. Kita sedar bahawa setiap kita mempunyai pilihan dan keinginan diri sendiri. Tetapi apabila kita membelakangkan Tuhan, hidup kita tidak jauh daripada kesilapan yang dilakukan oleh Samson. Apabila kita menggunakan kelebihan yang kita ada untuk kepentingan kita sendiri, ianya tidak akan menjadi berkat kepada kita dan juga orang lain. Tetapi, bagaimanakah kita ingin mengembangkan talenta ini supaya kita boleh menjangkau orang lain di dalam pelayanan Tuhan? Sekiranya kita berasa lemah dan tidak berdaya,
untuk bekerja bagi Tuhan, berdoalah dan mintalah kekuatan daripadanya. Kerana ada tertulis di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan kita pernah berasa takut untuk meminta daripada Tuhan, sekiranya kamu tidak berdaya, kerana Tuhan akan menyediakan sesuatu bagi kamu. Sekiranya kamu tidak meminta pertolongan daripada Tuhan, kamu mungkin akan terus hilang semangat dan talenta yang kamu miliki akan terkubur dan ianya adalah sia-sia. Jangan biarkan perasaan takut itu menghalang Anda untuk bekerja bagi Tuhan. Sama seperti Musa tadi, di mana dia berasa takut, tetapi apabila dia mengetahui bahawa Tuhan menyertai dia, dia menyahut cabaran Tuhan di dalam rancangan yang sangat besar, iaitu rancangan keluar daripada tanah Mesir. Anda mungkin merasakan bahawa pelayanan Anda kecil di dunia ini, tetapi ianya adalah besar kepada orang yang menerimanya. Kita lihat kepada kisah Raja Solomon. Raja Solomon telah diurapi menjadi raja menggantikan bapanya Daud. Raja Solomon merupakan raja yang paling gagah dan perkasa serta mulia dan mempunyai sifat belas kasihan terhadap bangsanya. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 25, Tuhan membuat Solomon luar biasa di mata orang Israel dan mengurniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah Israel. Kita lihat daripada ayat ini, sudah jelas menyatakan bahawa Solomon adalah raja yang sangat berkuasa. Ini kerana dia tidak bergantung kepada dirinya, tetapi dia sentiasa bergantung kepada Tuhan di dalam pemerintahannya. Dia sentiasa berdoa untuk menerima hikmat dan pengertian, kerana dia merasakan bahawa dia masih muda dan tidak berpengalaman di dalam pemerintahan umat Israel. Oleh kerana kerendahan hatinya di dalam berdoa, Tuhan memberkatinya supaya dia memerintah dengan setia dan adil. Ini terbukti apabila bangsanya sendiri gerun dan takut melihat berkat yang ada di dalam kehidupan Solomon. Dia sangat merendah diri dan meminta serta berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan telah memberikannya lebih besar daripada apa yang diinginkannya, termasuklah kemewahan sepanjang pemerintahannya sebagai raja. Sudah tentu kesan daripada pemerintahan Raja Solomon mengingatkan kita kepada pembinaan bait suci. Pembinaan bait suci yang dibina oleh Solomon ini merupakan impian daripada bapanya Daud. Bait suci ini merupakan bait suci pertama di dalam Alkitab. Kebolehan Solomon dalam pembuatan bait suci ini adalah sangat dikagumi dan memberi kesan kepada kita sehingga ke hari ini. Solomon juga telah diberi talenta dan talenta yang dimilikinya ini telah dikongsikannya dengan semua yang terlibat di dalam pembinaan bait suci. Bait suci ini dibina pada pertengahan abad ke-10 sebelum Masihi. Bayangkan saudara-saudari, menurut Alkitab, bait suci yang dibina oleh Raja Solomon ini merupakan bait suci yang dibina daripada bahan yang berkualiti tinggi dan mewah. Hasil binaan yang sangat unik termasuk laut tuangan di sekeliling bait suci ini serta ukuran yang sangat terperinci agar tidak akan ada kekurangan. Bagaimanakah mungkin Solomon pada masa itu berjaya membina bait suci ini? Ini adalah kerana kepakaran dan juga kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan kepada Solomon. Setelah bait suci ini berjaya dibina, Solomon telah mempersembahkan bait suci ini kepada Tuhan dan dia menjemput Tuhan untuk mendiami bait suci itu. Dan dia juga berharap agar umat Israel berbalik dan terus berbakti kepada Tuhan. Saudara dan saudari, Tuhan tidak melihat sebesar mana talenta kita, tetapi Dia ingin melihat bagaimana kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Solomon sentiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan apabila dia melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Berikutnya di dalam Efesus 4 ayat 7, tetapi masing-masing kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran dan pemberian Kristus. Talenta yang diberikan kepada kita adalah berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh kerana Tuhan ingin menggunakan kita di dalam mengerjakan pekerjaannya, setiap kita telah diberikan talenta yang sangat istimewa. Apabila kita berkongsikan talenta yang kita miliki dengan orang lain, kita juga membantu orang lain untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kembangkanlah talenta yang kamu miliki dengan rasa rendah diri, lemah lembut dan sabar. Maka akan lebih besar berkat akan diberikan kepada kamu. Seperti Raja Solomon, dia hanya meminta sedikit daripada Tuhan. Tetapi oleh kerana sifat rendah diri, lemah lembut dan sabar, Tuhan telah memberikan sesuatu yang lebih besar kepada dia, sehingga dia telah dikenali sebagai raja yang sangat berkuasa di dalam pemerintahan raja-raja di dalam Alkitab. Solomon juga telah menggunakan talenta di dalam pembinaan bait suci. Setelah bait suci itu siap dibina, Solomon sekali lagi mempersembahkan bait suci ini dan mengucap syukur kepada Tuhan oleh kerana talenta yang telah diberikan kepadanya. Bagaimanakah kita menunjukkan rasa syukur dan menerima kedamaian daripada Tuhan di atas tanda penghargaan atas talenta yang telah diberikan kepada kita? Ianya adalah melalui pemulangan persepuluhan kita kepada Tuhan. Pemulangan persepuluhan ini adalah tanda kita menerima Tuhan dan juga bersyukur di atas kelebihan dan talenta yang telah diberikan kepada kita. Dengan mengembalikan persepuluhan, ia menunjukkan tanda setia kita kepada Tuhan, seperti Raja Solomon. Dia tidak menggunakan pembinaan bait suci itu untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa-bangsa Israel, di mana dia telah menjemput dan berharap bahawa umat Israel akan terus setia bersama dengan Tuhan. Apabila kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan kita menyia-nyiakan talenta itu, mungkin talenta itu akan digunakan untuk pekerjaan yang salah dan mungkin kita akan bukan seperti sekarang. Mungkin kita akan terkapai-kapai di mana kita tidak tahu arah tuju kita. Kongsilah talenta kita dengan orang lain. Tuhan tidak melihat sebesar mana talenta yang kamu miliki, tetapi Tuhan ingin melihat apakah yang mampu kita lakukan untuk orang lain di dalam pelayanan Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan berdasarkan talenta dan kelebihan yang telah diberikan kepada kita, kita akan menerima berkat dan kedamaian di dalam hidup. Gunakanlah talenta yang kamu miliki dan kelebihan yang kamu ada, kerana kamu adalah istimewa di mata Tuhan. Mari kita renungkan kembali. Apakah yang mampu Anda lakukan untuk Tuhan? Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, syukur kepada Engkau Tuhan kerana sekali lagi pada petang ini, kami telah berpeluang untuk mendengar firman daripada Engkau, di mana kami harus menghargai talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mungkin tidak tahu bagaimana talenta ini digunakan, tetapi kami percaya bahawa Engkau akan bekerja di dalam setiap kami dan talenta-talenta ini harus kami kongsikan dengan orang lain supaya mereka akan lebih mengenal Engkau Tuhan dan juga mereka akan terus lagi bekerja untuk orang lain agar lebih banyak lagi yang terselamat apabila kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Sentuhlah hati kami Tuhan agar kami tadi terus setia untuk bersama-sama dengan Engkau. Pimpinlah kami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan agar kami terus beroleh kedamaian. Kerana kami tahu bahawa Engkaulah tempat kami harus bergantung dan Engkaulah sumber kekuatan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekian saja perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri sesi online seminar kita malam ini, kita akan menyanyikan lagu penutup, Ku Nyanyi Cinta Yesus.
Doa penutup sekarang akan dilayangkan oleh Saudari Isabel Kimbley. Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin anda dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terpujilah namamu Bapa di atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau lakukan kepada kami ya Bapa. Dan terpujilah namamu di atas saat yang indah ini di mana kami dapat melayanimu pada saat ini ya Bapa. Biarlah perkongsian yang telah diberikan tadi dapat menjadi makanan rohani yang mengenyangkan bagi semua kami, terutama semua yang mendengar sama ada dekat atau jauh dan dimanapun mereka berada ya Bapa. Jadikanlah kami para belia ini sebagai alat-Mu yang akan terus setia melayani-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa kerana Engkau telah menyertai kami. Terima kasih juga sekali lagi kerana Engkau telah mendengar doa kami ini. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Hope Media Sarawak. Semoga perbaktian kali ini memberi banyak pengertian dan pedoman kepada kita mengenai damai dalam Yesus. Sesiapa yang ingin membuat permohonan doa atau ingin mendapat buku Hope Beyond Tomorrow ini, boleh saja memberi komen dalam ruangan komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Shalom dan semoga Tuhan memberkati.